Nama saya Tan Keki merupakan pihak pendakwa bagi kes kecederaan peribadi ini. Nama saya Yo Ying, ialah peguam pembela kepada Robert. Selamat pagi, Miss Tan. Nama saya Yo Ying, saya ialah peguam pembela kepada Robert. Terima kasih kerana anda sudi menghadiri bertemu dengan saya untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Apa khabar anda? Baik. Adakah kecederaan sudah menyembuh? Hampir semua. Sebelum ini, Miss Tan, saya telah bertemu dengan Robert untuk membincangkan kes ini. Mengikut kefahaman saya, Miss Tan adalah pemilik rumah kepada Robert. Kes kecederaan peribadi ini berlaku. Bolehkah Miss Tan terangkan kepada saya dengan teliti? Macam ni, hari tu dia call saya keluar. Sebab sebelum itu dia hutang saya selama 3,5 macam tu kan. Sebab dia tak bayar sewa rumah. Lepas tu saya buka semua kunci lah, semua lock di rumah, dia tak boleh masuk. So dia call saya keluar nak bincang macam mana settle problem tu. Lepas tu saya keluar bertemu dengan dia. Lepas tu pada mula-mula kami bincang okey punya. Saya pun setuju nak buka balik pintu lock untuk balik dia. Lepas tu tapi dia masih tak boleh jelaskan hutang. So kemungkinan emosi dia diganggu ada apa. First kali dia tolong saya dulu. Lepas tu saya jatuh, saya berdiri balik nak macam bagi dah dia jangan buat macam itu, jangan ganas. Lepas tu dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia pukul saya. Mungkin apa yang saya cakap Menyakitkan dia. mungkin Okay. Dalam pertemuan saya dengan Robert, dia telah kata dia sangat menyesal atas kesalahan dia. Dia ingin meminta maaf kepada kamu, kepada anda. Harap anda dapat maafkan dia, dan dia harap kes kecederaan peribadi ini boleh diselesaikan di luar mahkamah, jangan dibawa ke mahkamah. Kerana jika nak berbicara di mahkamah, perlu mengambil masa yang panjang untuk dipanggil dan dibicarakan di mahkamah, dan kos untuk pergi ke mahkamah dan balik ke mahkamah mungkin juga satu kos yang agak besar. So dia harap kalau boleh Miss dia nak menyelesaikan masalah ini dengan Miss di luar mahkamah. Adakah Miss Tan bersetuju dengan permintaan dia? boleh, tapi dia kena memenuhi syarat yang saya offer lah. Saya nak apa kalau dia boleh bayar ataupun Dia akan beri ganti rugi yang memuaskanlah kepada anda. boleh saya tahu apa yang dia offer? Okay. Dia pada hari itu dia kata dia akan menanggungkan semua kos pengobatan anda dan menjelaskan sebahagian sewa rumah itu, dan menjelaskan semua bil air dan elektrik, dan mengupah orang untuk memperbaiki kerosakan harta benda yang rumah yang disewa itu. Itulah yang dia boleh buatkan. Adakah apa yang dia nak bayar tu dia bayar sekali ke ataupun dia bayar berbulan-bulan bagi saya? Kalau kos itu jumlah kos yang Miss mintakan yang kita akan bincangkan sebentar lagi, boleh ditampung oleh dia. Dia akan menjelaskan satu kali saja. Kalau tak boleh? Kalau tak boleh, dia meminta Miss bagi masa untuk dia untuk menjelaskan mungkin dalam 3 bulan ke 4 bulan ke. Okay, so maksudnya saya kena tunggu lagi lah. Kalau saya nak minta offer lagi lebih tinggi tu, saya kena tunggu lagi 3 bulan. Ya. Adakah Miss bersetuju? Okay, saya nak tahu apa yang dia offer dulu. Kalau boleh, saya bersetuju. Kalau tak, saya mungkin bawa ke mahkamah. Boleh saya tahu jumlah kos pengobatan anda? Okay.
saya punya kaki terseluruh sebagai tolak saya kan. Saya jatuh, saya terseluruh. Lepas tu mata saya ditumpuk. Saya kena rehat 2 minggu macam ni. Saya tak boleh kerja. So itu menjadikan satu kerugian bagi saya lah sebab saya 2 minggu tak kerja. Kaki tak boleh gerak kan. So saya minta kalau dia boleh bayarlah tambah lagi sedikit lah. Untuk sebab saya tu nak cari sedikit untuk keluarga saya. So kalau boleh saya harap dia boleh offer harga yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Kos pengobatan saya lebih kurang 1,500. Sebab saya asyik pergi cek saya punya mata saya takut mungkin saya akan jadi buta ke apa masalah dekat mata saya, okay. So saya suruh guna banyak kos untuk cek mata lah dan kaki juga. Okay. Saya telah bertemu dengan Rukala. Saya memahami keadaan ekonomi dia. Okay. Yang Miss tadi katakan kos itu, saya rasa dia tak boleh tampung. Okay. Bolehkah Miss mengurangkan sedikit, mungkin dalam harga 1,000 untuk kos pengobatan saja? So kalau saya betul bersetuju dengan 1,000 untuk kos pengobatan, macam mana dengan lain? Sewa rumah. Sewa rumah dia akan bayar separuh, iaitu 1,500, dan menjelaskan 200 untuk bil air dan elektrik, dan lain keroskan harta benda rumah yang disewa itu dia akan mencari orang untuk membagi untuk anda. So total yang dia boleh bagi saya adalah 2,700 saja. Kalau saya minta lebih daripada itu. Mungkin Miss kamu boleh bertunggu untuk mengambil bahasa, perlu mengambil bahasa untuk menjelaskan semua hutang itulah. Okay. Jadi saya 2 minggu tak kerja itu jadi satu masalah bagi saya sebab saya tak ada pendapatan. Saya kena jaga keluarga saya kena beli banyak barang. Sekiranya dia boleh settle dengan lebih kurang bayar saya 4,000 macam ni lah, saya boleh setuju. Setuju. 4,000. 4,000 untuk Semua. Tak payah upah lagi orang untuk membagi rumah anda. 4,000 tak termasuknya yang bagi rumah tu. Hanya bil-bil saja, sewa rumah saja dengan kos pengobatan. Yang bagi tu dia kena suruh orang bagi. Sebab saya tak tahu kos berapa untuk bagi rumah tu. Saya tahu 3,000 untuk sewa rumah, 200 untuk bil air dan elektrik, yang berkata 1,500 untuk kos pengobatan. Ya. Totalnya adalah lebih 4,700. 4,000. Saya sudah bagi dia satu macam diskaun lah 700. Sebab saya pun tahu keadaan dia sudah hutang banyak orang kan. So sekiranya dia boleh bayar 4,000 mungkin saya boleh setuju lah. 4,000. Okay. Seperti yang saya kata, keadaan ekonomi dia tak baik sangat. Mungkin kos ini dia perlu mengambil masa mungkin selama 3 bulan untuk menjelaskan semua hutang ini. Boleh adakah Dalam 3 bulan tu dia boleh cari rumah lagi? dia akan menjelaskan dia akan menjelaskan 1,500 untuk bulan yang pertama, dan 1,500 untuk bulan yang kedua, 1,000 lagi untuk bulan yang ketiga. Kalau dia boleh offerkan macam ini, okay. Kalau nak first month dia bagi lebih sikit sebab bulan ini saya tak kerja, so saya kena ada banyak pendapatan untuk kawal saya punya keluarga. So kalau first month dia boleh bagi lebih kurang 2,000, saya boleh setuju dengan dia. Bulan seterusnya dapat 1,000 boleh. Tapi first month kena banyak sikit. First month dulu sikit. Okay, saya akan saya rasa mungkin boleh ditampung lah. Dan yang bulan yang kedua 1,000 dan bulan yang ketiga ialah 1,000. Ya. Boleh ke dia bayar macam ni? Saya rasa mungkin boleh lah. Okey, saya bersetuju dengan
apa yang you all offer tadi, itu 4,000. Tapi saya kena tambah satu syarat lagi, iaitu Robert kena pintar secepat mungkin lah. Saya punya rumah, saya akan sewa bagi orang lain, so dia tak boleh tinggal di sana lagi. Okay, soal ini saya pun pernah berbincang dengan Robert. Dia janji dia akan pindah secepat mungkin lah. Okay. Dia pun tak mau tinggal lagi. Dia janji dia akan selesaikan memperbaikikan rumah itu secepat mungkin dan dia akan pindah keluar lah. Dan kos yang jumlah ganti rugi yang kami bincangkan tadi ialah 4,000. Ya, iaitu di 1,500 lagi kos perubatan kan. Yang lain semua sewa-sewa punya masalah. Dan bulan yang pertama dia akan bagi 2,000, bulan yang kedua 1,000 dan bulan yang ketiga juga 1,000. Dia macam biasa bayar sewa macam di pengin saya kan. Yes. So make sure dia boleh pengin pada masa yang tepat. Sekiranya dia tak pengin lagi, so itu satu masalah bagi saya. Okay, saya janji. Saya wakil dia janjikan pada you. So 4,000 masuk kos perubatan dengan bayaran sewa rumah. So case ini lah sudah diselesaikan, tidak akan dibawa ke mahkamah lagi. Ya. Okay. Yeah. Thank you.